إليه أنيب حسبي الله ونعم الوكيل ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين قال الله تعالى في القرآن الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة بلساني يفقهوا قولي اللهم آمين. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Allah masih lagi bagi peluang kat kita duduk dalam kuliah ni, satu nikmat yang besar. Nikmat yang besar Tuhan bagi kita. Baiklah, kita masih lagi istiqamah dengan kitab Bulughul Maram. Tuan kitab dia Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani. Kita masuk cakap di kuliah-kuliah maghrib kita ni, yang sebulan sekali ni, solat-solat sunat, solat-solat yang berkaitan yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari ini kita sambung dalam kitab Bulughul Maram, muka surat 194 Al-Hikam. Hikam kena 194, hadis 392. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdal salati ba'da al-fariidati salatul laili akhrajahu al-Imam Muslim. Hadis ni kalau kita baca nama sahabat dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, setiap kali kita sebut nama Abu Hurairah kita kena terlintahlah sikit Anas bin Imam Malik ataupun Imam Ahmad. Mereka ni kalau baca saja hadis Nabi, ya Allah, tak disuruh pun dengan ambil uduknya, dengan kemah dirinya, ambil uduknya, pakai segak-segak, dia letak kitab tu ni. Pasal dia kata aku sudah bersembang dengan Nabi. Dia bayangkan macam mana Abu Hurairah duduk depan Nabi, macam mana Nabi punya sayang, suka kat dia. Bila kita faham sahabat Nabi, kita akan seronok. Ilmu ni macam nak kata nak, kalau kita semayang, kita tak ada ilmu tentang ilmu semayang, kita takkan rasa kelazatan semayang. Kalau kita pergi haji umrah pun, kita tak tahu sirah haji dan umrah, pi tawaf, pi sa'i, tapi tak tahu apa, tak dapat kelazatan pun. Mustahil. Pasal tu apa-apa pun ulama kata sebelum kita nak beramal, kena ilmu. Ilmu ni kena. Kita ambil, kita rasa ilmu, kita rasa kesedapan, sedapnya ilmu ni. Yang kita nak menuntut ilmu ni, subhanallah, ya Allah, kita minta Tuhan tolong, Tuhan tolonglah, Tuhan tolong. Setiap kali kita duduk di sini ni, kita minta pertolongan dengan Tuhan je. Itu je. Kita nak minta pertolongan siapa? Minta pertolongan dengan Tuhan, supaya Tuhan boleh datangkan pada kita malaikat. Tatanazzala alaihimul malaikah. Orang yang istiqamah ni, aku janji kan ayat istiqamah, tatanazzala, malaikat turun tak berhenti, kiri, kanan, depan, belakang, atau malaikat jaga kita. Kalau sungguh-sungguh cari ilmu ni, nak jaga agama, Allah hantar mai. Sampai sahabat Nabi kecil je, siapa dia? Abdullah bin Abbas. Umur dia kecil, 8-9 tahun. Nabi pandang kat dia, Nabi kata, fadillah yahfazka. Hang jaga agama Allah, hang tolong tunaikan semua apa yang Tuhan suruh, Allah jaga hang. Dia kecil je. Dengan Nabi kata macam tu, zub masuk kat diri dia, bab agama ni dia tak main. Tambah bila Nabi nak mengajar, nak berkuliah, umur dia kecil, tapi otak dia besar, nampak akhirat. Tapi kalau kita Allah bagi lanjut umur, kecilnya akhirat, dunia nampak besar. Aduh, ustaz dengan nampak kan jadi susah. Pasal dunia dah menguasai kita. Yang kita nak bawa akhirat kat diri kita memang berat sama sekali. Berat sangat-sangat. Macam kita buat perumpamaan berkali-kali lah, kan? Ulama sembang, orang cerdik-cerdik agama ni, dia beritahu, kita kata laut nampak kita duduk tepi laut lah ni kan. Laut ni kita kata dunia. Kadang-kadang kuliah tempat berbeza tapi sama-sama. Laut ni macam dunia. Kita umpama diri kita macam kapal. Kita duduk di atas laut, kapal duduk di atas laut.
Kita jangan benarkan ayat laut masuk dalam kapal. Dunia umpamakan macam lautan, diri kita macam kapal. Jangan benarkan ayat laut ni masuk dalam dia. Kalau ayat laut masuk dalam dia, apakah jadi kat diri kita? Kapal akan tenggelam, kita akan hanyut habis. Macam tu kita boleh duduk di dunia, boleh ambil semua apa yang ada kat dunia, nak menjaga, ambil. Tapi jangan benarkan dunia masuk kat diri kita, dia melingkupkan kita. Itu je. Kita nak minta pada Allah Ta'ala yang tu. Dan kita duduk di kuliah ni pun, sampai kita mai di kuliah, mai sembahyang mengaji, namun masih lagi kita tak ada khusyuk, nak istiqamah. Aduh, tu kita minta pertolongan dengan Allah. Tak ada siapa boleh tolong. Sampai malaikat mai bisik pada orang yang betul-betul nak mengaji istiqamah. Malaikat mai bisik ada, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Hang jangan takut, hang jangan bimbang. Malaikat beritahu ada, la takhaf wa la tahzan. Hang jangan takut, hang jangan bimbang. Pasal orang yang istiqamah ni jangan takut. Maksud apa? Dia akan datang serangan. Kadang-kadang serangan itu datang daripada isteri kita, keluarga kita yang tak faham. Bang, I duk tengok you duk pergi, I bimbang lah, takut you buat ajaran sesat ke apa. Kalau kita pilih orang yang tak boleh faham kita, tekanan akan datang dalam keluarga kita sendiri. Siapa yang tekan Rasulullah? Keluarga dia, pakcik dia. Yang hina dia pakcik dia. Ummu Jamil siapa dia? Ummu Jamil, isteri Abu Lahab. Dia tak boleh tengok Nabi langsung, tak boleh tengok. Kira tangan dia ada batu, sampai dia kata kalau aku tengok Nabi aku nak baling betul-betul muka dia. Tu dia. Allah dah bagi tahu dah. Orang yang istiqamah ni ujian akan datang. Kadang-kadang kita nak jadi baik ni, orang kata macam-macam kita. Alah, aku kenal lah hang dulu. Memang kita dulu duduk lah. Tapi bila Allah buka pintu hidayah, baru nak simpan janggut sikit. Alah, janggut nampak janggut macam janggut kambing. Bukan senang tau. Bukan senang apa nak berhadapan dengan berlambak di luar tu. Macam-macam ada. Ding, dum, macam-macam ada yang menarik kat luar. Daya tarikan di luar lebih menarik di dalam ni. Betul tak? Oi, kalau apa boleh mai tahun sini, pasal tu anak-anak muda boleh mai, kita respect dia. Dia boleh buat mai pula dengan isteri dia, boleh buat anak. Aduh, ya Allah. Dalam keadaan dunia hari ni, orang hambat dunia, dia nampak masjid surau satu benda yang kita respect sangat-sangat. Ya Allah, ya Tuhan, bukan senang. Flat tu sikitnya banyak kan rakyat orang Melayu. Tengok, punya nak duduk rumah Tuhan. Duduk situ Tuhan kata. Rumah kecil nak mampu, hang duduk situ. Dalam kecil macam tu pun tak sedar diri duduk di rumah Tuhan. Tapi Tuhan janji pada orang mukmin, basyirhum. Muhammad bagi tahu kat depa, yang kata pintu syurga nak masuk ni ibarat langit dengan bumi. Percaya tak percaya, anggut sudah. Semua kita nak mati. Tapi cuma jiwa yang ada iman saja yang cuba nak dengar apa yang Allah duk iklankan sebelum kita mati ni. Tu kita minta dekat Allah Ta'ala, ya Allah, bila kita istiqamah ni, malaikat bisik kat kita, jangan takut, jangan sedih. Jangan sedih bila orang istiqamah ni nak pegang kuat bukan senang. Memang bukan senang. Dan jangan sedih bila istiqamah, dia akan datang ujian. Ayyukum ahsanu amala. Bila mai di kuliah-kuliah, baru hang tahu di mana kedudukan hang yang sebenarnya. Wa basyirum bil jannah. Allah katakan malaikat habaq dekat dia. Dia memang kalau istiqamah betul-betul sampai ke mati kita macam ni, wa basyirum bil jannah, memang abuan syurga Tuhan nak bagi. Kita harap apa lepas mati? Kita harapkan kematian kita yang terbaik, husnul khatimah, dan Allah masukkan kita syurga. Yang tu yang kita harap. Betul tak? Mungkin anak muda lambat tangkap, seronok. Tapi dah umur sampai 60-70 tak boleh ingat lagi. Aduh sakit kepala lah. Umur 60-70 ni satu umur yang stop dah, gila-gila semua dah stop dah. Tak boleh nak duduk dah di kedai kopi. Lepas ni dia duduk di kuliah, dia duduk setengah jam dia kerekod dah. Dia kalau duduk, ya Allah, kedai kopi macam-macam kuliah dia buat, satu demi satu, dia tak rasa. Daripada pukul 10 sampai ke 12
Sudahlah umur macam ni semua jangan cari. Sekali-sekala kadang-kadang dah lama-lama biar hilang tempat-tempat macam tu. Kita balik, kita rehat batang tubuh kita, bangun. Allah nak panggil kita, ni lah bab-bab dia. Pasal tu imam-imam ni kita tengok ulama hadis kemah diri Allah. Kita malu kadang-kadang kita mengaku diri kita orang yang pakar hadis, tapi penampilan kita malu dengan a'immah hadis, ulama hadis. Imam Malik, Imam Ahmad, Allah disiplin dia dengan wuduk, memang tak wajib pun, dengan wujud, dengan semayang, ya Allah. Dia kata bayang, ya Allah, sahabat-sahabat Nabi. Kalau kita buka baca tentang Abu Hurairah, kita kata la haula wala quwata illa billah. Berkali-kali ustaz bila sebut nama sahabat saja nak bagi nasihat untuk diri ustaz dan semua. Sahabat Nabi Abu Hurairah ni paling banyak sekali hafal hadis Nabi. Di kalangan sahabat Nabi respect dekat dia. Maka dia tiup sahabat-sahabat yang lain semua, ya Allah Tuhan, sampai boleh jadi ar-rijalu haulan Nabi, sahabat Nabi keliling dengan Nabi SAW. Rasa rugi kalau Nabi ada tak duduk dengan Nabi. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia bukan orang yang leke-leke, bukan orang miskin. Mak bapak dia, kita duduk cerita, orang yang besar-besar. Mak bapak dia duduk kempen dengan orang, jangan ikut Nabi. Mak dia boleh katakan ketua-ketua, kita istilah ketua wanita ke apa ke, besar. Dia besar. Mak dia kempen siang malam pagi petang, jangan ikut Nabi. Bapak pun kempen, jangan ikut Nabi. Balik-balik tengok anak duk semayang, Allahu Akbar. Bukan kita tak tahu cerita dia, berbuih dah ustaz punya kuliah ada cerita. Tapi bila dia tengok Nabi, dia tengok Nabi tu berubah hidup dia. Tak mau dah pandang ke belakang, terus istiqamah dengan Nabi, sampai digelar ulama ashabis sufah, orang yang duduk keliling rumah Nabi SAW, sampai ke ni ialah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kita pun Tuhan dah bagi peluang kat kita, bila boleh main tahun sini, boleh nganga dengan kuliah, dengan arti kata sikit sentuhan hidayah Tuhan dah bagi dah. Sikit dah bagi dah. Cuma kita diminta diperlebarkan iman kita, tebaikan iman kita, nak berhadapan dengan di luar macam-macam tu. Pertama sekali dengan diri kita, nafsu yang Allah bagi, nafsu yang Tuhan bagi, tekanan yang main pada keluarga, dengan lain-lain lagi, dengan jiran, Allahu Akbar kabir. Kalau iman tak kuat, susah nak berhadapan suasana macam ni. Inilah sahabat-sahabat dia. Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata apa? Dia kata, aku dengar daripada mulut Nabi SAW, Nabi kata afdal, baik, paling baik sekali, baik, fadal baik, tapi afdal, sebaik-baik salat, sebaik-baik salat 5 waktu tu memang dah jadi kewajipan, tapi paling Allah suka sekali sebaik-baik salat handampin dengan Tuhan ba'da faridah, selepas sembahyang 5 waktu ada sembahyang yang paling Allah suka, sangat-sangat Allah suka. Kita dekat dengan Tuhan, diri kita menjadi kuat. Sentuhan doa kita, wirid kita paling Allah suka nak didengari ialah doa. Dia kata salatul laili, salat belah malam. Salat belah malam, di sebelah malam. Salat sebelah malam ni ulama selalu bincang, makhluk malam ni macam mana, malam macam mana. Kena bagi clear. Nak jadi ustaz pun kita kena clear. Takut-takut kita ustaz pun tak clear, aduh sakit jantung. Nampak tak, bila main pukul 12:30 ni dia dah masuk dah malam. Tiba-tiba 12:30 kita duduk sembang lagi kedai kopi depan tu ke kedai burger ke, pukul 12 boleh main kat masjid di sini, ambil wudu, start kita semayang. Nama dia apa? Qiyamul Lail. Kita dah bagi tahu, dah siap-siap masuk Qiyamul Lail. Selagi mana kita tak tidur, masa semayang malam tu dah masuk. Semayang malam ni dah masuk tengah malam. Masa orang nak motor, anak muda dengar, pukul 12 lebih dah masuk dah Qiyamul Lail. Qiyam, bangun, lail, malam, bangun malam. Bila kita tak boleh tidur pukul 1-2, duk jegil lagi, duk tengok gambar macam-macam, gambar mak kilau daripada tayang dalam ni, nampak tak? Kita pun nak tengok. Contoh, kita dah tengok gambar mak kilau pukul 1-2, lepas habis pada tu, apa nama dia? Qiyamul Lail. Tapi kalau kita tidur, kita bangun balik, yang Quran kata fatahajjud bihi nafilatan. Bila bangun daripada tidur saja, itu nama tahajud.
Itu nama tahajud tu saja perbezaan yang ulama buat di antara qiyamul lail dengan tahajud. Wallahu alam. Pasal tu kalau orang pergi haji atau apa nama, orang pergi haji terutamanya, dia nak bermalam di Mina. Dia main waktu maghrib dengan Isya, elok pukul 11 dia pergi balik, tidur di hotel balik. Saya sudah bermalam di Mina. Belum. Bermalam di Mina elok dalam pukul 12, 1, 2 tu semua malam tu bermalam. Mabit. Ini masalah kita. Ini orang duk tengok live ni, nampak tak? Orang duk tengok nampak tak? Semayang malam. Semayang malam tu tak ada lah. Nak start dengan semayang malam tu kita kata mesti dengan tobat dulu. Lepas tu apa nama semayang hajat dulu. Tu sudah susun macam tu. Semua yang kita semayang malam ni nama dia qiyamul lail. Qiyamul lail. Dan semua kita tahu qiyamul lail Rasulullah cuma 8 rakaat. Dan 3 dengan witir dia jadi 11. Kalau witir dibuat 5 campurlah. Macam mana pun Aisyah radhiyallahu anha kata, sama ada Nabi bulan puasa ke tak bulan puasa ke, aku sendiri tengok Nabi qiyamul lail Nabi 8 rakaat. Kalau selain dia bulan Ramadan Nabi buat 8 rakaat, itu qiyamul lail. Tapi bila main Ramadan dia nama dia tarawih. Itu je. Nampak tak? Itu je. Tu nak kena bagi faham ya Allah Tuhan, nampak tak? Tu dia. Tapi buku ni akan cuba bagi faham kita, bukan ustaz. Ustaz cuma faham daripada dia sampai kat bawah. Minum ayat ustaz. Bismillah. Baik, kita sambung. Maka hadis ni selalunya pihak masjid ni bagi seorang satu kitab. Hari ni tak ada kitab. Minta maaf, pejabat tertutup. Kunci terlepas bawah. Kunci terlepas bawah. Tak apa. Bismillah. Tak apa. Baik. Maka di sini kita dengar maka hadis ni Abu Hurairah kata, afdhus solat, sebaik-baik solat ba'da faridah, lepas sembahyang fardu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ada sembahyang yang lebih baik lagi, nama dia salatul lail, solat malam. Solat malam ni ustaz dengan orang yang lanjut umur ni kena try the best. Pasal tu Imam Ghazali kata, bila dah melalui proses, kalau melalui proses 40 tahun, Imam Ghazali nasihat bagus. Dia tulis dekat tu, ya ayyuhal walad. Ya ayyuhal walad maksudnya dia panggil macam anak dia. Nasihat Imam Ghazali memang bagus. Kalau anak murid dia main kat dia tegur ke anak murid dia. Wahai anak murid aku, dia tengok anak murid dia kalau lanjut umur 40 tahun. Kalau dah masuk 40 tahun ni dia kata kena buat lunggukan yang banyak sangat-sangat. Amalan yang baik. Kalau dia masuk umur 40 tahun sampai umur lanjut, dia nampak diri dia amalan jahat ni banyak, dosa ni banyak, benda yang baik-baik ni sikit, ketahuilah habaq dekat diri dia, hang iklan diri hang akan masuk neraka. Maksud kita sendiri boleh tahu. Nampak tak? Kita sendiri boleh tahu. Maka umur dah lanjut ni perbanyakkan untuk melakukan benda-benda yang baik. Benda-benda yang baik. Maka dikatakan kat sini, maksud hadis ni, sebaik-baik solat sunnah adalah solat malam. Solat malam adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat-sangat dituntut. Habis bercakap tentang solat malam, terus masuk hadis. Dia nak beritahu solat malam, kalau tak boleh buat solat malam langsung tak boleh buat, tolonglah hidupkan satu saja solat, nama dia solat witir. Habis dia masuk terai, dia kata solat malam ni tak boleh buat apa langsung. Sebelum nak masuk azan subuh, ikhtiar semungkin yang boleh bertemu dengan witir. Itu pun dah terlalu baik dah. Kalau kita boleh istiqamah dengan arti kata boleh jaga solat witir qabla bagi subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu pun dah cemerlang dah. Cuma kita istiqamah. Biar kita istiqamah yang sikit daripada mengaji banyak-banyak, Allah tak istiqamah langsung. Habis kita sembahyang fardu, kita ikhtiar semungkin yang boleh. Ya Allah nak daripada kita ialah bangunlah malam,
Allah turun nisful lail, semua orang tahu. Semua orang tahu. Pasal tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu masuk saja malam saja dia terus akan peruntukkan 1/3 yang terawal adalah semua pembantu aku sembahyang. 1/3 yang kedua isteri dia. 1/3 yang terakhir diri dia. Dia tak pernah tinggal malam, ya Allah Tuhan. Allahu Akbar. Tak pernah tinggal malam sampai bertemu dengan Allah Ta'ala. Sembahyang ni kita bagi kita yang orang yang cinta sunnah, sayang kat Nabi, buktikan. Bukan dengan semangat kita wah sunnah, tapi tak ke mana pun gerak-geri amalan kita. Kita fail. Dan orang yang bangun malam kita tengok cara hidup, rentak hidup dia, memang Allah terjemahkan hidup dia. Jangan kita bimbang. Jangan kita bimbang pasal Allah jaga dia. Allah sampai kata kat malaikat, masa malaikat turun, Allah tanya mana orang istighfar, mana orang minta dekat aku nak kabul doa dia. Dan kita dah baca surah Sajadah. Orang yang bangun malam ni tidak ada lain. Tidak ada lain, dia kata. Tatanajaf junubuhum 'anil macam mana? Khaufan wa tam'a. Pentingnya ayat berbunyi khaufan wa tam'a. Ustaz bukan hafal lagu. Khaufan wa tam'a. Macam mana tu Imam? Tatajafa junubuhum 'anil madhaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tam'a. Betul? Betul? Hai. Betul? Surat saja. Tanya kata Imam pasal dia Al-Hafiz. Ustaz bukan Al-Hafiz. Kita sedang cuba dah. Tatajafa junubuhum 'anil madhaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tam'a. Betul tu? Kan? Tok Imam dia tak angguk, jadi kita pun salah, dia dosa. Khaufan wa tam'a. Maksudnya orang dia bangun, dia sanggup bila mai waktu malam ni, bila mai waktu malam ujian dengan dia, mengantuk dengan nak tidur, dia sanggup tolak madhaji'. Dia sanggup tolak tempat tidur dia, dia bangun menghadap Allah khaufan wa tam'a. Khaufan maksudnya aku bangun malam aku takut dekat Tuhan. Dia takut apa jadi selepas mati dia. Wa tam'a, dia harap sangat-sangat Tuhan bagi sesuatu kat dia ialah syurga. Allahu Akbar. Yang tu orang yang bangun malam, cita-cita dia besar sangat-sangat. Baik, kita tengok hadis yang pertama. Bila Habib cakap berkenaan dengan solat malam, ulama pemahaman hadis the first, dia kata apa? An Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-witru haqqun ala kulli muslim man ahabba an yutar bi khamsa falyaf'al wa man ahabba an yutira bi thalatha falyaf'al wa man ahabba an yutira bi wahid falyaf'al. Rawahu arba'ah illa Tirmizi wa Sahih Ibnu Hibban wa rajjah an-Nasa'i waqfahu. Hadis ni kesimpulan di belakang dia warajah Nasa'i. Imam Nasa'i mengatakan kedudukan hadis ni, fatwa hadis ni datang daripada mulut Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu salah seorang sahabat Nabi. Kita masuk sejebak buku akan disampaikan. Okey. Abu Ayyub Al-Ansari, muka surat 195. Surat 195. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Apa kata Abu Ayyub? Abu Ayyub Al-Ansari ni dia sahabat Nabi. Al-Ansari duduk di bumi Madinatul Munawwarah. Abu Ayyub duduk di bumi Madinatul Munawwarah. Semua kita tahu bila Nabi sallallahu alaihi wasallam, muka surat 195. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila masuk di Madinah, Nabi naik kenderaan dia, unta dia ke binatang kenderaan dia, Nabi naik. Bila masuk di Madinah, semua orang Madinah suka Nabi. Orang Madinah ni satu kelebihan, dia sayang kat Nabi. Masa Nabi masuk saja, ya Allah seronoknya. Nabi masuk tu, mereka punya seronok sangat-sangat. Semua pakat panggil Nabi, ya Rasulullah, mai kat rumah aku, mai kat rumah aku. Nabi kata, aku tak boleh menentukan segala-galanya. Aku bergantung kepada unta aku ni. Tak mana dia berhenti, tak situlah aku singgah. Nampak tak? Binatang tu sendiri cerdik, dia tahu rumah mana yang paling cemerlang, gemilang sampai tak terbilang-bilang. Dia binatang, dia tahu. Nampak tak? Dia mai. Nabi SAW naik atas unta, Nabi jalan, semua orang panggil, ya Rasulullah, mailah kat aku, Rasulullah panggil.
Bila Nabi kata unta akulah, panggil pula unta tu, mailah singgah, mailah singgah. Tengok-tengok rumah di Madinah, macam-macam rumah ada, rumah-rumah hebat ada. Tapi binatang ni cerdik, dia berhenti di rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Binatang ni kenal, rumah ni yang paling terbaik sekali untuk Nabi duduk singgah sementara masjid Nabi nak didirikan. Jadi Nabi masuk di Madinah, Nabi duduk rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Allahu akbar kabira. Pasal tu rumah kita ni kena ada ciri-ciri keberkatan. Rumah kita ni kena ada ciri-ciri keberkatan. Rugi duduk dalam rumah yang rumah tu Nabi kata tak ada dibaca Quran, tak ada semayang dalam rumah tu. Yang tu nama dia kubur. Pasal di kubur kita tak ada baca Quran di kubur, kita tak semayang di kubur. Nampak tak? Ciri orang pergi di kubur bukan untuk nak baca Quran. Baca Quran di rumah, Nabi kata. Nabi dah bagi tahu awal dah. Jadi rumah kita ni bacalah Quran, sebaik-baik kita baca dalam tu dengan surah Al-Baqarah, surah Al-Imran. Rumah kita akan jadi payung, ya Allah Tuhan, jadi payung, lindung daripada malapetaka, musibah, kecelakaan, benda yang tak elok. Allahu akbar kabira. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, Nabi singgah rumah dia. Maka hadis ini keluar daripada mulut dia. Apa dia kata? Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku bersama dengan Nabi. Qala, apa Nabi kata? Nabi kata al-witru, hey, solat witir ni hakun. Solat witir ni hak yang kena bagi pada batang tubuh orang Muslim. Kita mengaku diri kita Muslim, selepas kita buat sembahyang fardu, sebaik-baik batang tubuh orang mukmin ni nak beribadat dengan Allah, nak dekat dengan Allah, mau tak mau witir. Mau tak mau witir. Pasal tu di kalangan setengah mazhab macam Abu Hanifah, dia letak wajib. Nampak tak? Dia letak wajib, tapi hadis ni dia tak kata wajib. Sunat yang sangat-sangat dituntut. Kita nak tengok hadis ni, kan? Maka dia kata al-witru, witir ni hak. Witir ni hak yang hang kena bagi kat diri hang. Batang tubuh kita memang nak solat ni, kita takkan jadi kuat, kita takkan jadi kuat, kita tak akan jadi kuat. Dan kita susah nak beriman dengan Tuhan. Banyak benda dugaan, cobaan yang Tuhan bagi, susah kita kelalui tanpa solat witir. Tanpa solat witir, kita kena pastikan Allah sayang, suka kat kita. Innaka ra'ufur rahim. Kita sesungguhnya Allah nak bagi bersifat kasih sayang. Kita mau Allah kasih sayang, suka kat kita. Mau tak mau satu solat yang boleh menyebabkan Allah kasih sayang dekat kita, witir. Witir, solat witir. Maka di sini al-witrul haqqu ala kulli muslim. Witir ni hak yang kena bagi pada batang tubuh setiap yang mengaku Muslim. Ikhtiar semungkin yang boleh bagi dapat witir, jangan hilang witir dalam hidup dia. Man ahabba, mana-mana orang suka nak buat witir, dia kata ayutara bi khamsa falyaf'al. Mana-mana orang kalau mampu nak buat dengan 5 rakaat, falyaf'al, buat, jangan tangguh. Jangan tangguh. Bila kita dengar benda baik, jangan tangguh, jangan tangguh, jangan tangguh. Nampak tak? Wa man ahabba ayutara bi salasa falyaf'al. Mana-mana orang dia suka terlintas di hati dan batin, buat, jangan tangguh. Wa man ahabba an yutara bi wahid. Mana-mana orang suka nak buat dengan 1 rakaat, falyaf'al, buat. Habis-habis lekes satu pun tak mampu, tak tahu nak kata apa kat hang. Satu tak mampu, tak tahu nak kata apa. Nampak tak? Kadang-kadang kita kata okey, kita bagi fatwa mudahlah. Ustaz, saya bimbang, saya takut. Macam kita dengar nanti hadis, kita dengar, kita dah baca ada hadis, sahabat-sahabat Nabi takut, dan Nabi tengok sahabat dia kerja sungguh. Siang ni Allah waja'alna al-laila libasa waja'alna nahara ma'asha. Malam ni rehat betul-betul, tapi malam dia bekerja sungguh-sungguh nak dapat keredaan Allah. Woi, bersungguh-sungguh. Bila dia mai, ya Allah, di antara maghrib dia jumpa Nabi subuh. Subuh gelap, hang tak nampak aku, tak nampak depa, tak nampak di antara depa subuh, tak nampak langsung. Siapa sembahyang subuh, siapa tak sembahyang, cuma himpunan, gelap sangat. Sembahyang subuh depa gelap. Depa akan jumpa nak maghrib, nanti jumpa Nabi dan para sahabat. Bila depa jumpa Nabi, ya Allah Tuhan, depa akan duduk di antara maghrib dengan isya. Nabi tengok selesai sembahyang maghrib, depa duduk sampai mengantuk, ada terhangguk-hangguk macam tu suasana depa. Maka lepas-lepas isya Nabi kata, kalau bolehlah ya Allah Tuhan,
Kalau boleh buatlah lepas sembahyang Isyak dibolehkan kita buat satu rakaat. Buatlah witir. Buatlah witir dengan ganjil. Buat witir. Kita buat takut bimbang keletihan kita tak boleh bangun. Dengar-dengar azan subuh dah. Kita dah masuk dari lepas Isyak tu dah kita buat siap-siap. Lepas Isyak, ba'diyah bagi Isyak kita buat satu. Kita buat satu. Tiba-tiba kita bangun malam-malam pukul 5. Bangun pukul 5 ada masa lagi. Boleh nak sembahyang witir? Boleh, tapi dalam hadis pun la witra fil laili. Oi, tak ada sembahyang witir 2 kali, tak ada. Sembahyang witir tak ada 2 kali, jangan ada buat dalca dia kata sini. Sembahyang witir la witra fil laili. Tidak ada witir 2 kali. Kita ada sembahyang 1 rakaat la ni lepas Isyak, ba'diyah bagi Isyak. Tiba-tiba pukul 5 bangun. Kita bangun. Kita nak buat sembahyang sunat yang lain, katalah sembahyang sunat. Sembahyang sunat bangun. Fatahajjud bihi nafilatan, nak buat sembahyang tahajud. Mesti tahajud tu ditutup dengan witir. Berapa rakaat witir supaya dia boleh jadi ganjil, jangan genap. Kalau kita buat ni 1, lepas tu kita buat 3, jadi 2 kali witir, hukum dia haram. Maka ulama kita nak hilang daripada penyakit ni, kita dah buat 1, saat ni kita bangun malam, kita tutup dengan witir 2 rakaat. 2 rakaat campur dengan 1 jadi 3, 1 witir. Dia jadi 1 witir, dia tak jadi 2 kali witir. Boleh faham kan? Supaya nak elak penyakit berlakunya 2 kali witir. 2 kali witir, nampak tak? Itu kita bagi awal takut-takut ni, okay? Maka hari ini dia ajak kita, ya Allah Tuhan, supaya jangan tinggal witir. Menerangkan bahawa dia kata, tengok darjat kedudukan hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, mensahkan kedudukan hadis ini sah. Sedangkan Imam Nasai kata dia mengkuatkan hadis ni, riwayat ni mauquf, dengan arti kata fatwa ni datang daripada mulut Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dia sahabat, dia keluarkan fatwa pasal dia duduk di rumah Nabi SAW. Kita akan dengar mulut daripada Abu Ayyub Al-Ansari, terutamanya bab-bab zikir. Nabi ni Allah bila umur kita lanjut selalu saat nasihat, zikir pagi petang ni apa kena, pagi petang ni kena, nak pergi kuat. Abu Ayyub Al-Ansari kata tak nak bagi syaitan-syaitan yang ganas ambil ruang masuk dan menetap di dada kita dengan satu zikir saja. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Habis malas buat 10. Habis nak bagi kuat diri kita, mana-mana orang boleh buat kuat 100 kali, Allah akan halang daripada mana-mana syaitan masuk di seluruh kawasan dia, baik kiri, kanan, depan, belakang atau bawah. Tak akan berjaya untuk masuk batang diri orang yang berwirid 100 kali. Yang ni mulut datang siapa? Daripada Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Kita cuba latih. Kita lemah. Kita bukan duduk zaman sahabat. Kita bukan duduk zaman Quran. Kita duduk zaman yang fitnah yang kuat. Fitnah yang kuat. Nampak tak? Jadi kita zaman ni kita kena jaga sangat-sangat. Menerangkan bahawa rakaat solat witir itu adalah ganjil, tak boleh genapkan dia. Tak boleh kita sembahyang genap. Boleh 1, 3, 5 dan seterusnya, asalkan ganjil. Hukumnya solat witir wajib dilakukan dengan hitungan ganjil. Kita clear solat witir. An Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu dia bagi tahu, bila dengar saja hadis berkenaan witir ni nampak macam wajib. Apa kata Ali? Laisal witru bihatmin kai hayatil maktubati. Laisal witru, bukan witir ni, dia kata macam solat wajib. Senang kita sebut witir ni, jangan samakan dia solat wajib. Dah hadis ni sebut, dia kata jangan samakan witir dengan solat wajib. Jangan. Laisal witr, bukan witir ni, dikata bihatmi kahayatil maktubah. Bukankah witir itu sebagai solat yang diwajibkan? Bukan. Jangan kita jadikan witir macam wajib. Bila dengar macam hadis ni kata al-witrul haqqu ala kulli muslim. Nampak tak? Walaupun nampak macam memang kena bagi, tidak dapat tidak, tapi Allah Ta'ala bagi. Kita kata sukarela hang. Sukarela hang. Hang nak bentuk diri hang jadi kuat tak kuat, itu hang punya pasal.
Tapi aku bagi tahu batang tubuh hang takkan jadi kuat tanpa witir. Hang jangan cakap diri hang kuat kalau hang tak boleh jaga untuk pertahankan solat witir. Ni Sayyidina Ali kata walakin, Sayyidina Ali bagi tahu dia bukan wajib, walakin akan tetapi sunnatun, dia kata satu sunnah, dia kata sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu tetapi adalah satu sunnah yang dibiasakan oleh Rasulullah. Rasulullah tak pernah tinggal. Rasulullah tak pernah tinggal solat witir walaupun Rasulullah adalah keadaan sakit yang sangat-sangat. Sakit sangat. Nabi kita tahu dekat-dekat hidup, dekat hayat-hayat dia terakhir, macam mana sakit pun dia minta izin pada Allah Ta'ala, ya Allah, izinkan aku ada kekuatan untuk, ya Allah, jangan tinggal sembahyang ni. Kita pun kita minta ke Allah Ta'ala kalau sakit. Kalau kita biasa dengan ibadat ni, sakit macam mana pun senang Tuhan bagi. Pasal kita mau. Itulah kita minta bantuan dengan Tuhan. Rawahul Imam Tirmizi, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Wa hasanahu, dihasankan kedudukan dia. Hadis ini hasan, okey. Dan Imam Nasa'i, Al-Hakim Nisaburi mengatakan wasahah. Hakim Nisaburi mengatakan hadis ini sahih. Betul apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali. Pada mengatakan maksudnya solat witir adalah sunnah, dia bukan wajib, sunnah yang mana sunnah menjadi kebiasaan Nabi, Nabi tak tinggal. So kita pun laksanakanlah benda ni, cuba laksana benda ni. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dia sahabat Nabi, sahabat Nabi yang dipanggil sebagai ar-rijalu haulan Nabi, seorang laki-laki yang sentiasa keliling dengan Nabi, tak pernah pisah dengan Nabi. Imam Syafi'i kalau sebut nama dia meleleh air mata, ingatkan bapa dia nama Abdullah bin Haram yang syahid dalam peperangan Uhud yang kita ceritakan. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Jabir bin Abdullah, kata dia sesungguhnya aku bersama-sama dengan Nabi SAW qama fi syahr Ramadan, qama fi syahri Ramadan, dia kata wallahi aku bersama dengan Nabi, kami semayang dalam bulan Ramadan. Terjemahan dia kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW pada bulan Ramadan solat malam, kami qamah, kami bangun lepas sembahyang Isya, kami buatlah sembahyang malam, dia kata summa intadharuhu min al-qabilati falam yakhruj wa qala inni khashitu an yaktuba alaikum witr, rawahu Ibnu Majah, rawahu Ibnu Hibban. Hadis ni nak cerita mai sahabat-sahabat Nabi kata wallahi bila mai syariat puasa, Nabi paling seronok sekali. Puasa tidak ada berlaku di mana-mana umat melainkan umat Muhammad saja. Nabi dia puasa dengan umat dia saja, tak ada mana-mana, tak ada. Nabi puasa dapat Ramadan dengan kita sekali. Allahu Akbar. Apa dia? Bila Nabi habis saja ya Allah sembahyang, hari pertama Ramadan, hari pertama Nabi sembahyang, Nabi tengok Allahu Akbar, Nabi kali belakang ramai orang pakai ikut, sedangkan Nabi tak panggil pun. Lepas sembahyang Isya, Allahu Akbar, Nabi sembahyang dan sahabat-sahabat dia pakai ikut pada hari yang pertama. Tengok-tengok pada hari kedua pun sama juga. Hari kedua Nabi tengok, oh ramai lagi. Hari ketiga dan keempat berikutnya Nabi tak keluar dah. Nabi tak keluar dah. Sahabat Nabi duk tunggu hari ketiga. Tu dia kata kat sini summa intadharuhu. Semua sahabat Nabi tunggu, mana tak keluar-keluar. Minal qabilati, kami nak jumpa Nabi, Nabi depan Nabi tak ada. Dia kata falam yakhruj, Nabi tak keluar. Pada hari yang ketiga, pada hari yang keempat, akhirnya sahabat tanya dekat Nabi. Inilah hadis dia. Hadis ni panjang tapi tuan kita nak bagi pendek. Dia tahu waktu kita pendek lepas Isya, Tuan Imam kata lepas Isya habis, okey. Masa kita sependek daripada. Buku ni pun cerdik, dia sudah pendek-pendek sudah. Panjang-panjang bukan orang beli pun kontor. Kan qala, maka Nabi kata apa? Bila sahabat Nabi radhiyallahu anhum tanya kat Nabi, ya Rasulullah, hari pertama hang sembahyang dengan kami, hari kedua hang sembahyang dengan kami, mai hari ketiga hang tak keluar, hari yang keempat tak keluar. Sahabat tanya, maka Nabi kata qala inni khasyitu, sesungguhnya aku takut sangat-sangat, an yuktaba, sesungguhnya aku takut
Tu apa? Diwajibkan ke atas kamu witir. Aku takut sembahyang witir akan jadi wajib. Maka dengan arti kata sembahyang malam ialah termasuk sembahyang witir. Sembahyang witir, aku takut benda jadi wajib. Maka Nabi kata aku takut benda ni akan jadi wajib. Menerangkan maksud dari sini, menerangkan bahawa dia kata solat tarawih ataupun witir tidak wajib. Solat sembahyang tarawih, sembahyang witir ni semua tak wajib. Tapi sembahyang yang sangat-sangat dituntut. Terutamanya witir. Dia nak fokus witir. Hukumnya solat witir adalah sunat. Sunnah Nabi SAW. Nabi tak pernah tinggal. Jadi kita pun ikhtiar lah. Buat cara sukarela. Jangan tekan diri, jangan paksa diri sungguh orang nak buat. Tak. Dia buat dengan seronok, dengan sukarela. Ambil peluang terutamanya masa dia rokok, apa semayang pun rokok saya fayukabbirullah, bila rokok yu'azimullah, bila dia rokok saja dia membesarkan Allah Ta'ala. Bila sujud fashtahidu fid du'a, bila sujud dia bersungguh-sungguh berdoa. Ambil peluang masa rokok membesarkan Allah. Bila dia sujud saja, ya Allah Tuhan, dia minta bila sujud kita minta, ya Allah, bagilah aku peluang jadi hamba-Mu yang soleh. Yang tu pun jadilah. Bagilah aku istiqamah di kuliah-kuliah, ya Allah. Bagi peluang aku istiqamah di kuliah-kuliah. Terutamanya sembahyang wajib, tambah sembahyang sunat, witir, mengadu dengan Allah, minta pasal sembahyang yang disukai oleh Allah. Satu sembahyang yang paling disukai oleh Allah Ta'ala ialah salat witir pada. Nanti lepas azan kita baca satu saja hadis ni, kita tutup insya-Allah. Ikan lah, tam sai kuih.
اللهم رب هذه دعوة التم والصلاة القائمة آتم وبعض المقام ولا تلاشف يوم القيامة اللهم تعالى اللهم ارفع Nabi sallallahu alaihi wasallam pesan kat kita, Nabi kata bainal azan wal iqamat, di antara azan dengan iqamat, la tarudu doa bainal azan wal iqamat, la tarudu doa, doa kita sama sekali tak akan ditolak di antara azan dengan iqamat. Kita mengadu lah diri kita, semua orang ustaz pun mengadu, ya Allah, ya Allah, bagilah kekuatan iman kat kami, ya Allah, Hang tak tolong kami, ya Allah, Hang tak bantu kami, ya Allah, ya Allah, teruklah kami. Mengadu tak apa dengan Tuhan, cerita. Kita ceritakan, aku nak jadi baik, aku nak jadi soleh, aku nak jadi baik, ya Allah, nak jadi soleh. Duduk saja-saja kita semayang boleh cerita kat Allah, sembah Tuhan. Tuhan, Anta Rabbi, Anta Rabbi, Anta Rabbi, Anta Rabbi, Anta Rabbi, Engkau lah Tuhan aku, ya Allah. Anta khalaqtani, Hang yang mencipta aku, ya Allah. Wa anta khalaqta syahwati, Hang yang lahirkan nafsu aku ni semua, ya Allah. Bagilah aku ada kekuatan, ya Allah. Bagilah cerita kat Tuhan. Tuhan suka nak dengar hamba dia mengadu. Kita nak mengadu kepada Tuhan. Baik, kita sambung satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Qarijah bin Uzaifah radhiyallahu anhu qala. Dengan hadis ni menarik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata dia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata innallah, sesungguhnya Allah. Hadis ini menarik. Apa nama sahabat Nabi Kharijah ni, dia seorang sahabat yang lurus. Bahasa kita kata betul-betul terbendui ke orang Filipina kata kan. Lurus. Tapi setengah orang tak bagi guna istilah ni pada sahabat, tapi kita nak bayangkan ada sahabat Nabi ni dia lurus, dia tak reti nak kona-kona, semua dia tak reti. Dia straight je. Kharijah Allah bagi dia macam tu. Dia cakap straight je. Apa dia kata? Aku dengar pada Nabi, innallah, sesungguhnya Allah, ammadakum, sesungguhnya Allah sangat-sangat nak tolong kita. Tengok, Allah isytihar, wallahi aku Tuhan. Aku Tuhan, apa yang nama Allah yang pada sebut. Apa duk kata Allahu Akbar, Allah aku yang besar. Betul. Tapi aku nak bagi tahu, aku sangat-sangat nak tolong. Sesungguhnya Allah sangat-sangat nak tolong kita, nak bantu kita. Aku akan tolong, aku akan bantu, aku akan selamatkan hang, aku akan jauh hang daripada api neraka, aku nak bawa tempat kedudukan yang tinggi untuk hang. Oh, semua dengar macam tu, dia kata apa? Innallah amadakum, sesungguhnya Allah nak tolong kita, nak bantu kita dengan, dia kata, bisalat, dengan satu solat, ya khairul lakum, sembahyang ni lebih baik sangat-sangat. Sembahyang ni lebih baik. Kita sembahyang macam mana pun sunat, munat, macam-macam sunat kita buat, tapi kita tak letakkan dia yang mula-mula. Tak susah nak cakap. Susah nak cakap. Aku nak bantu, aku nak tolong. Ini hadis very clear. Innallah amadakum, sesungguhnya aku nak tolong, nak bantu. Aku tahu hang susah, hang ada masalah, hang susah istiqamah, hang serabun hidup hang, tapi semua ni boleh hilang. Allah Ta'ala kata, iya bisalat, dengan satu salat. Iya, dan salat ni ibarat macam Nabi kata, ya khairul lakum min umur na'im. Salat ni lebih baik macam daging paha unta. Orang Arab ni sebut, bila sebut daging paha unta, makanan the best sekali, paling best sekali yang tu. Yang ni lah salat yang paling baik sekali. Salat yang paling baik macam makanan paling baik ni, dia kena buat perumpamaan orang Arab. Orang kita dengar, aku makan unta biasa-biasa aja. Hang biasalah. Nak bagi perumpamaan macam mana orang dengar makanan paling istimewa sekali dalam hidup. Macam itulah solat yang paling istimewa, mendekatkan diri hang dengan Allah Ta'ala. Solat apa? Qulna. Bila sahabat dengar macam tu, qulna, kami pun tanya kat Nabi, wa ma hiya ya Rasulullah, apa sembahyang yang lebih baik? Ya Allah nak tolong kita, Allah nak bantu kita, Allah nak selesai masalah kita. Qulna wa ma hiya ya Rasulullah, apa sembahyang tu ya Rasulullah? Qala, Nabi kata, al-witr, sembahyang witir. Sembahyang witir, cari Allah, mengadu dengan Allah. Tak payah kita pergi depan kubur dok cerita, ya Abdul Qadir Jilani, ya Yahya Zakaria, ya Juni Baghdadi. Alamak, solat witir mengadu dengan Allah.
minta dengan Allah. Tak perlu kita pergi di kawasan kubur tertentu. Kita kata jom rombongan ramai-ramai, kita pergi ziarah kubur di kawasan Gunung Jerai. Ramai-ramai kat Tanjung Tok Kom pakai pi minta kat sana. Malaikat kita pi balik sembahyang witir lagi bagus. Ni semua gila, pi balik. Buat pula rombongan pergi pula Wali Songo pula pergi Indonesia pula. Tak payah. Duit banyak sikit. Masa Ustaz duduk di Baghdad, boleh katakan setiap bulan kadang-kadang datang rombongan di Baghdad. Bila sampai di Baghdad, kita nak tegur apa? Yang pi semua ketua-ketua, ustaz-ustaz yang besar-besar sampai tahap mufti, bawa orang pergi di kubur di Syekh Abdul Qadir Jilani, duk pegang, duk baca doa. Nanti saat dia kata dia salam, apa tu Syekh tu pula kata, tengok saya duk salam ni. Semua anak murid duduk kat belakang dia. Syekh Abdul Qadir Jilani duk pegang tangan saya ni. Duk pegang ni, kita tengok pegang boleh otak apa-apa pun dia tak pegang. Dia duk pegang tangan saya ni. Tiap bulan berada saja bila rombongan merapu mai. Kita nak tegur macam mana? Kita student masa tu, kita bawa dia dengan sehari dua kita tak mampu nak tegur, sekadar doa aja. Nak berdakwah ni kita kena tengok keadaan. Kalau kita tengok keadaan, kita tengok, ya Allah Tuhan, macam mana aku nak buat ni esok ni balik nah. Macam ni suasana Malaysia, orang-orang yang ada agama dia menjerit, so berhenti tu weh. Lagi dahsyat. Nampak tak? Ya Allah, ya Tuhan. Kita bila tengok macam tu, kita kata, ya Allah, ya Allah, macam mana nak berhadapan, ya Allah. Orang yang reti agama, orang faham, orang yang duduk kata-kata kategori level bawah mufti, rujukan mufti, mereka ni, ya Allah, pakar-pakar rujuk agama. Hadoi, orang-orang macam ni semua kita rasa dia faham agama. Ada mak, dia pergi mengaku pula pergi salam Syekh Abdul Qadir Jilani. Yang anak murid dia kata, tunggu Ustaz. Anak murid kata, apa dia cerita nanti Ustaz, saya nak cerita nanti habis. Habis dia pun duduk kumpul. Syekh Abdul Qadir Jilani kata macam ni. Okey, kita zikir, la ilaha illallah, saya dapat daripada Syekh Abdul Qadir Jilani. Dia pun ajak. Benda ni bukan kita main-main, bukan kita cakap-cakap. Benda ni kenyataan yang berlaku di Baghdad. Ustaz duduk di sana. Bumi Baghdad ni bumi yang kita kata himpunan ulama yang besar. Ustaz duduk situ 10 tahun, macam-macam tengok. Itu satu hal. Kita tengok lagi Pak Sufi, kita tengok lagi orang Syiah pula. Allahu Akbar. Di situ kita kata, Tuhan, bantulah dalam dakwah kita ni. Kalau Tuhan tak bantu dakwah kita, takkan kuat. Lepas tu kita, ya Allah, nak mengajak banyak-banyak surah masjid, dia tak bagi. Itu dah jadi sunatullah dah. Sunatullah dah. Imam Bukhari, imam yang alim sekalipun dia faham apa dia tak kata, betul tak? Kita baca kitab Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani, seluruh Mesir himpun mengatakan dini sesat. Nampak tak? Bukan senang nak ajak kebenaran. Hak gila-gila ni semua Allah bagi mudah perjalanan mereka. Pasal syaitan akan permudahkan jalan dakwah mereka. Dia tak kacau. Benda-benda orang nak sampai, nak bagi sentuh, kata inilah Nabi ajak, inilah Nabi ajak. Macam-macam cobaan ni kita kena. Di situ baru kita tahu inilah jalan yang dilalui oleh baik para Nabi, para Rasul, baik sahabat dia, orang soleh, semua inilah perjalanan dia. Kalau dakwah kita nampak senang sangat, sampai orang boleh bagi kat kita macam-macam kemudahan, itu kena pikat something ada masalah. Something masalah, nampak something masalah. Maka dalam hadis ni Allah Ta'ala sendiri sebut, Muhammad cerita dekat umat hang, Allah, aku Tuhan, aku nak bantu tolong mereka dengan satu solat. Solat ni aku selesai masalah mereka. Nama solat ni witir. Bila start sembahyang ni, ma baina salatul isya'i ila tulu'al fajr. Start sembahyang dia lepas sembahyang isya, ba'diyah bagi isya, sampai sebelum azan subuh. Tu dia punya panjang. Nampak tak tadi kita sebelum kita tidur kita malas buat satu rakaat pun jadilah. Nak buat 3 pun tak apa. Sebelum nak tidur nak buat 3 pun tak apa. Sebab kita takut pasal duduk rumah kita sebelah masjid je. Allahu Akbar, Allahu Akbar, dengar azan terus. Tak ada nak sembahyang apa. Tapi kita dah sembahyang awal-awal witir, seolah-olah kita dah bangun belah malam, settle kita dengan Allah. Jangan bagi satu hari pun kita terbang daripada witir. Jadilah istiqamah mengaji kita kecil-kecil ni, kita boleh istiqamah 2 benda. Witir,
qabliyah bagi subuh, witir qabliyah bagi subuh. Dan kita mengaji qabliyah bagi subuh ni khairum minad dunya wa ma fiha. Dia sebaik-baik seisi dunia ni. Sembahyang witir akan bagi semua kehendak apa kita nak Allah bagi. Orang yang jaga qabliyah bagi witir ni urusan dia mudah. Terutamanya orang yang buat perniagaan, jaga solat witir, Allah susun rezeki dia cantik. Takafulullah birizqi, Allah jamin rezeki orang yang jaga ibadat, terutamanya qabliyah bagi subuh. Nampak tak? Ustaz rasa cukup dekat situ dulu untuk bulan ni. Nanti insya-Allah kalau Allah izinkan kita sambung lagi hadis, kita sambung Hikam. Kita kena ambil ke hadis ni 397. Kita ambil hadis daripada Amr bin Syu'ain an Abi an Jaddihi. Bukan senang tu nak jumpa sahabat, dia bapa dia, tok dia sahabat. Kita baca radhiyallahu anhum. Bukan senang. Nampak tak? Kita akan baca hadis ni dan kita akan baca daripada hadis Abdullah bin Buraidah. Abdullah bin Buraidah ni kita nak tengok dia sebut hadis. Hadis dia begitu straight sangat-sangat. Dia kata al-witru haqqun. Witir ni hak pada batang tubuh orang Islam. Faman lam yutir, mana-mana orang dia tak buat witir, falaisa minna, hang bukan nabi lah, hang bukan nabi. Nabi takkan tolong bagi syafaat dekat hang. Ada ini ulama melemahkan dia. Walaupun lemah satu benda, ada ni datang kat kita, dia nak beritahu tolong jangan tinggal witir. Kalau hang sayang kat nabi hang, pasal semua kita tahu bahawa Telaga Kausar ni orang yang menghidupkan sunnah Nabi. Orang yang buat benda-benda yang bertentangan dengan Nabi, jangan Allah tak izinkan dia, ya Allah. Malaikat akan sekat pada awal. Kita baca bab Telaga Kausar, kita bimbang. Jangan buat amalan-amalan yang merepek. Jangan buat amalan-amalan yang bertentangan dengan agama. Tidak ada harapan kita minum Telaga Kausar. Telaga Kausar dia punya besar dia macam mana? Languk di atas, tengok bintang, kita cebokkan berkata apakah? Yang bintang tu sebanyak cebok yang ada kat langit tu, itu dia punya cebok dia. Bayangkan punya besar sangat-sangat. La haula wala quwata illa billah. Semua kita tahu. Dengan kita minum Telaga Kausar tu, kita akan dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tu kita harap. Pasal tu duk main kuliah ni, duk main dengar ni, duk cuba apa benda yang kita dengar sunnah Nabi, try the best. Try the best nak buat tanda sayang pada Nabi. Bukan kita asyik bergendang, lepas tu asyik duk selawat tak tahu kok mana dikutip. Selawat beli buku punya tebas tahu kat Nabi. Aduh, Allah selawat dekat Nabi pun habis-habis lah. Allahumma salli ala Muhammad, paling ringkas. Yang kedua selawat Ibrahimiyah, itu saja selawat. Sahabat tanya, Nabi jawab. Macam mana Allah Ta'ala selawat, macam mana malaikat selawat, Nabi bagi tahu. Tiba-tiba kita gunakan selawat Allahu Akbar, punya berjela selawat. Malaikat pun terkejut. Aku sendiri pun tak pernah selawat macam ni. Hang lebih dahsyat daripada aku. Nampak tak? Mudah-mudahan ya Allah Tuhan, Allah bagi pada kita hidayah dan taufik. Bila Allah bagi hidayah, tak bagi taufik, kekuatan untuk kita beramal, kita tak boleh nak beramal. Yang baik semua datang daripada Allah. Salah silap kelemahan sendiri kita sudahi dengan tasbih kepada Subhanallah, syalla la ilaha illa anta astaghfirullah.